A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma jahilna. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumin amin fid darain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan Bilal, barisan AJK Masjid, tuan-tuan dan puan-puan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam pada diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir menunaikan solat maghrib secara berjemaah dan diberikan kelapangan masa dapat kita berkongsi beberapa perkara agar memberi manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Di samping itu marilah kita sama-sama berniat iktikaf. Moga-moga pahala belajar pun kita dapat dan juga pahala iktikaf, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita sambung kitab Durus Samin. Dan agama itu dua. Pada membicarakan usuluddin ini terbagi kepada dua. Yang pertama iaitu iman dan syirik. Mengaji usuluddin ni dia dua je. Dia tak ada banyak. Kalau fiqh banyak, sunat, makruh, satu-satu hukum tu kan. Kadang-kadang makan, ada yang makan yang harus, ada makan tu wajib makan, kan. Ada yang makanan tu haram makan, kan. Makanan je. Jadi banyak dia punya hukum. Tapi kalau usuluddin ni senang. Tak beriman syirik kan senang tu. Tak syurga neraka. Tak payah benih-benih bala kan. Dan bagi akal itu ada hadnya. Itu dia. Akal kita ni dia sebab kita boleh mengenal akan sifat Allah Ta'ala, dia ada dua. Yang pertama dengan tanda daripada Al-Quran dan juga hadis. Kita boleh pakai ayat Al-Quran ataupun hadis untuk kita mengenal sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Itu jalan yang pertama. Kalau kita tak ingat nak menghafal, tak ingat ayat Quran, tak ingat hadis, tak ingat kan, kita boleh guna akal kita. Akal sebagai alat kita mengenal akan sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi akal ni dia ada had dia. Ada sakatan dia. Sampai dia punya had, maka kita kena amantu billah. Aku beriman dengan Allah Ta'ala. Tak boleh nak fikir. Tak boleh kita nak gunakan Islam ini semata-mata dengan logik akal. Kan? Contoh kita kata apa? Kita kata alam barzah umpamanya. Kita tak boleh guna akal. Ni tuan guru meninggal ni kan, tanam pula sebelah kubur bapak kita. Sekarang tergenjak pula kubur bapak kita. Orang kata sebab apa ni? Bila orang soleh mati, kalau Allah Ta'ala takdirkan mati dalam keadaan yang baik, kubur dia tu seluas mata memandang. Dah habis kubur yang lain kat bawah tu.
Dia main kepala otak dia. Dia main akal dia. Tak boleh. Sebab kita menilai daripada segi alam dunia. Masalah mayat tu, dia dah masuk pada alam yang lain, iaitu alam barzakh. Kalau kita korek pun, kalau orang yang Allah Ta'ala matikan dalam keadaan, orang kata dalam keadaan celaka umpama, jadi maknanya tak nampak pula. Bila korek tu bernyala-nyala api pula dalam kubur, tak ada. Itu sebab akal kita dia ada had dia. Sampai itu sebab ciri orang beriman apa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Itu ciri orang yang beriman. Orang yang beriman iaitu orang yang percaya benda yang dia tak nampak. Benda yang tak logik oleh akal, bila benda tu didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia percaya walaupun dia tak nampak sekalipun. Itu ada had dia. Kalau dia melangkaui had, itu yang kadang-kadang gila tu. Orang panggil gila isim umpamanya, kan? Ada satu penyakit. Sebab dia memikirkan perkara yang di luar daripada had pemikiran. Itu yang jadi gila. Bukan ilmu tu salah. Dia terlampau menggunakan akal dia, logik akal dia nak memastikan bahawa perkara tu betul-betul wujud. Itu dia. Tiada dapat melampaukan daripada hadnya. Tak boleh kita nak melampaui had kita, tak boleh. Had akal kita tak boleh. Bermula lemah kita daripada mendapatkan, itulah mendapat. Al-ajzu anil idraki idrakun. Kita lemah daripada kita ni mendapat, itulah orang yang mendapat. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Al-ajzu anil idraki idrakun. Kita cari macam mana Allah Ta'ala. Ini bukan Allah Ta'ala. Selagi mana benda tu boleh kita rupakan, boleh terlintas oleh akal kita, itu bukanlah Allah Ta'ala. Bila kita rupakan, itu bukan Allah Ta'ala, itu makhluk. Selagi mana benda boleh terlintas di hati, terfikir oleh akal, itu bukan. Wallahu bi khilafi zalika. Allah Ta'ala tak sama dengan apa yang kamu fikirkan. Jadi tak tahu ini pun bukan, itu pun bukan, maka Sayyidina Abu Bakar kata itulah orang yang kenal. Sebab dia kenal Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk, tidak serupa dengan makhluk. Itu dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala dengan makhluk, dengan hadis, dengan perkara yang baharu, iaitu makhluk. Yakni tiada kita ketahui, itulah dinamakan ketahui. Dan tiada lazim daripada ketiadaan mendapat akal kita akan dia, itu tiada ia. Bukan makna akal kita bila kita tak dapat tengok, maka benda tu tak wujud. Kita tak nampak, orang yang dah ditanamkan, bila dikorek balik, kalau orang tu baik, maka kubur dia menjadi satu kebun di dalam kebun syurga Allah Ta'ala. Nikmat, tempiah nikmat syurga tu dia dah dapat dah. Luas mata memandang, kan? Terang benderang dalam kubur. Tapi bila korek, tak ada luas pun, besar tu juga. Itu maknanya bahawasanya tidak semestinya benda yang kita tak nampak tu benda tu ada, benda tu tak ada. Sebab akal kita, selagi mana logik akal, maka selagi itulah kita percaya. Itu bahayanya pahaman yang menggunakan akal semata-mata.
Sebab akal ni sampai satu tahap, maka dia kena beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang semayang, dia dapat pahala satu bukit Uhud. Lepas tu ikut pula jenazah, dapat pula pahala satu bukit Uhud. Lepas tu duk pening, duk melengu. Kawan dia tanya, kenapa tu? Aku duk pening ni, aku dah 2 bukit Uhud aku dapat, tapi masalah nak simpan kat mana ni? Dia duk fikir gitu. Itu sebab logik akal kita tak boleh, kita tak boleh menjangkaui. Allah contoh macam Allah Ta'ala janji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur dengan nikmat yang aku berikan pada kamu sekarang, la azidannakum, nescaya aku tambah nikmat yang aku berikan pada masa ini. Kita percaya ke tidak? Tak ramai yang percaya. Sedangkan yang berjanji itu adalah pencipta kita. Kita kadang-kadang kalau bos kita berjanji, kita percaya. Kenapa Allah Ta'ala janji kita tak percaya? Bos kita janji, dia kata, Ismail, dah ujung bulan ni kamu naik pangkat. Oh, senyum kita. Ada 2 minggu lagi nak sampai. Hari Jumaat dia bagi tahu, hari Sabtu kita bawa bini kita tengok kereta. Bila naik pangkat kan naik gajinya tu kan. Sebab apa? Sebab kita percaya. Benda sampai, benda tak sampai lagi. Bila sampai ujung bulan, tak naik pangkat kita. Rupanya dia yang naik pangkat. Tak karu dia buat. Tapi kita percaya. Ini Allah Ta'ala bagi tahu. La in syakartum la azidanakum. Walaupun kita tengok keadaan kita, tak bertambah pun duit dalam dompet aku. Tapi Allah Ta'ala tambah nikmat kalau kita bersyukur dengan apa. Walaupun benda tu kita tak nampak. Tapi kita kena wajib kita percaya. Begitu juga dengan akal kita. Tak semestinya benda yang kita tak nampak, benda tu tak ada. Azab kubur, kenikmatan dalam kubur, itu semua janji-janji daripada Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu taala, dan telah berdiri dalil atas sabit Allah Ta'ala, artinya tanda perintahnya pada segala makhluk ini betapa dikhendakinya daripada mengadakan dan mengadamkan dan menghidupkan dan mematikan dan lainnya. Jadi Allah Ta'ala yang mentadbir alam ini, yang memperlakukan kita ni, itu hakikatnya adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak bagi kita buat baik pun kehendak Allah Ta'ala. Ini etikad, etikad kita. Kita dapat berbuat maksiat pun adalah dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak hidupkan tu pun adalah dengan kudrat dan iradah dia. Dan Allah Ta'ala nak mematikan kita pun adalah dengan kudrat dan iradah Allah Ta'ala. Kita selalu cakap, tuan-tuan, kita selalu cakap, kadang-kadang teringin makan, umpamanya makan kuih apa-apa benda lah kuihnya, tiba-tiba jiran kita bagi kuih, baru teringat, baru bersembang dengan laki, dengan suami dia, teringin nak makan, kata kuih koci ke, kuih karipap ke kan, kuih donat ke, tak kira. Tengok dah ada orang bagi salam, buka-buka tengok jiran ulu pinggan, dalam tu duit, kuih, orang kata contoh kuih karipap pun, baru teringin. Kita pun bagi tahu pada suami kita, tengok ni, kalau dah betul rezeki tu memang tak salah alamat. Kalau dah teringin karipap, dia datangnya karipap.
Ya, gitu. Itu maknanya. Ya, itu adalah ketentuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang tentukan pada hakikatnya. Bila nak masuk rumah, ya, tersadung dengan dengan tangga, dah berterabur habis keripap tu. Langsung tak boleh makan. Tu bila lelaki pula cakap, kalau dah bukan rezeki memang bukan. Kan? Walaupun kat tangan sendiri. Gitu. Saja juga lah jawab. Itu dia. Maka jika disangka ketiadaan kaifiat, dia habis. Ma'adam dan menghidupkan. Maka jika disangka ketiadaan keadaan dan tiada dapat dirupakan, tiada ia, maka iaitu jahil yang amat besar. Kalau kita menyangka bahawasanya Allah Ta'ala tu tak ada, maka itulah kejahilan yang sangat besar. Kalau kita rasalah semua benda yang kita buat tu adalah kehendak kita, berapa banyak benda yang kita nak tak tercapai. Sikit sangat benda yang kita buat, kita nak buat, tapi yang boleh kita buat. Itu maknanya ada kehendak lain yang mengatasi kehendak kita. Kalau itu pun tak nampak, ada pencipta yang mengatur keadaan kita, inilah kejahilan yang sebenar. Maka betapa dirupakan dan diperikan pada hal maha suci daripada demikian itu, daripada menyamai dengan segala yang baharu ini. Maka tiada lazim daripada tiada ia menyerupai dengan yang baru ini, menafikan dia iaitu Allah Ta'ala. Bukan maknanya Allah Ta'ala tu tak boleh kita nampak, tak boleh kita rasa, Allah Ta'ala tu tak ada. Kita nak sama dengan makhluk tak boleh. Angin walaupun kita tak nampak, tapi kita boleh rasa, kan? Sebab syaitan ni dia akan bisikkan dalam telinga kita, dalam pemikiran kita. Cuba kamu tengok, setiap benda yang ada, kalau kamu tak boleh nampak, mesti kamu rasa. Itu maknanya benda tu ada. Tapi Allah Ta'ala ni tengok pun kamu tak boleh, rasa pun kamu tak boleh. Macam mana kamu nak kata Allah Ta'ala tu ada? Syaitan ni mari bisik. Itu permainan syaitan, semata-mata dia nak mengkafirkan, mensyirikkan kita dengan sesuatu. Kalau dapatlah dia mensyirikkan kita, mati kita dalam keadaan kita mensyirikkan Allah Ta'ala, suka sangat dia, seronok dia. Kalau kita tak semayang tak apa, yang penting syirik. Itu perangai setan. Sebab orang yang mati dalam keadaan syirik kekal dalam neraka Allah Ta'ala. Kalau dia tak semayang, ada harapan lagi dia masuk syurga, sebab dia masih beriman. Kalau dia tak puasa, ada harapan lagi dia masuk syurga, sebab dia tidak ingkar puasa tu wajib, cuma malas puasa. Orang kata, "Mai, kenapa tak puasa?" "Malas aku, nanti jadi lapar." Pula dah. Tapi dia ingkar ke tidak? Dia tak ingkar. Ada harapan lagi dia masuk dalam syurga Allah. Tapi kalau dia mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu, ataupun dia kata Allah Ta'ala tu tak ada, gitu, dia tak percaya pada Allah Ta'ala, itu makna dia tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Contoh macam kita saya cakap, orang-orang yang besar-besar, kadang-kadang bos-bos kita saya cakap, ni siapa yang bagi kamu gaji? Itu makna akidah. Ikut arahan aku yang bagi kamu gaji, aku yang tentukan kedudukan kamu.
Dia menganggap bahawa dialah yang memberi rezeki pada orang bawahan dia. Itu akidah. Jadi kalau kita percaya bahawa yang menentukan rezeki kita ni adalah Allah Ta'ala, kita takkan ikut apa yang disuruh. Selalu bila dia ugut gitu, perkara yang bersalahan. Itu bila kita yakin bahawasanya yang boleh memberi kesan, yang boleh memberi mudarat, yang boleh memberi nikmat hanyalah Allah Ta'ala. Maka kita tak takut dah dengan manusia. Kan? Ini kehendak Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, maka jika kita nafikan, maka siapa yang memerintahkan segala makhluk ini dan segala makhluk itu tergagah ia di bawah kudratnya, kudrat Allah Ta'ala yang menunjukkan pula ada ia sempurna, Tuhan yang memerintahkan dia. Padu takdirlah kalau kita tak percaya Allah Ta'ala yang memerintah kita, Allah Ta'ala yang menggerakkan kita, dan siapa dia gerakkan kita? Kalau kita fikirkan, kalau semua tu adalah kehendak kita, kenapa ada kehendak kita yang kita tak boleh tunaikan? Contohnya kita berkehendak tadi umpamanya, sebelum tidur, kita nak bangun subuh, nak berjemaah subuh. Itu kehendak kita, kan? Tapi berapa ramai orang yang terlepas subuh. Tapi dia memang kena datang masjid. Kawan dia kata, tak nampak subuh tadi. Nak terlajak. Tapi kalau kehendak dia, memang dia nak bangun. Itu maknanya ada kehendak yang lebih daripada kehendak dia, iaitu kehendak pencipta, iaitu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak berkehendak, tak berkehendak kita ni hadir pada waktu subuh. Tak hadir. Walaupun kita beri 8 jam loceng dikunci je, satu pun tak dengar. Tapi kalau Allah Ta'ala berkehendak, 5:30 dia dah sedar dah. Dah sedar 5:30. Padahal dia kunci pukul 6, tapi 5:30 dah sedar dah. Ini kehendak Allah Ta'ala. Itu dia tuan. Dan tak kala adalah tanda mukhalafah ini yang terlebih besar, tanda kerana ia menolakkan yang terlebih besar fitnah di dalam dunia dan di dalam akhirat. Jadi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ini, iaitu sifat yang nak menjaga kita daripada mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Kadang-kadang mari suara, kan? Kita duduk seorang-seorang, dengar suara. Orang tak ada, dengar suara yang menggugat iman kita, yang nak, orang kata, kita ni mengabdikan pada dia. Kamu abdikan diri kamu pada aku, segala permintaan kamu aku makbulkan. Suara, dengar suara. Sedangkan sifat Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Selagi benda tu kita boleh dengar, kita boleh rupakan, kita boleh fikir, lintaskan, itu Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala tak sama dengan apa yang kita fikirkan. Adapun fitnah yang besar pada dunia itu, fitnah yang paling besar di alam dunia ini, iaitu Dajjal. Itu dia. Dajjal, fitnah yang paling besar. Kerana ia mendakwa akan ketuhanan. Dia mengaku diri itu Tuhan. Jahatlah kalau orang sampai mengaku diri itu Tuhan. Oh, jahat tu orang tu.
maka iaitu seorang yang muda. Siapa dia Dajjal ni? Macam mana sifat dia? Orang yang muda, seorang muda. Ni orang muda. Dia Dajjal ni dia tak ada orang tua, dia orang muda. Tiada janggutnya dan baginya misai. Janggut tak ada, tapi misai ada. Ni sifat Dajjal. Ya. Dan buta sebelah matanya kanannya. Mata kanan ni buta. Dajjal ni mata kanan dia tu buta. Seperti buah anggur. Buah inab iaitu buah anggur. Iaitu bulat matanya, timbul biji matanya seperti buah anggur. Pada mata kiri seperti tiada dijadikan suatu. Ya. Besar mata, bulat mata Dajjal. Lagi kembang tubuh dia, tubuh ni lebar. Tingginya 80 hasta. Tinggi Dajjal ni 80 hasta. 80 hasta panjang ni. Ni satu hasta. 80. Bayangkan tu tinggi dia tu. Kalau kita buka ni satu depa kan. Ini satu hasta. Satu hasta. Ni 80 tinggi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan lebar antara dua belikatnya 30 hasta. 30 hasta belikat. Antara belikat ni, belakang ni 30 hasta. Lebar sungguh badan Dajjal ni. Kita lebar antara mana tak sampai satu hasta belikat kita kan. Antara belikat tu tak sampai satu hasta. Tapi Dajjal ni 30. Lebar badan ni. Tinggi, besar, maknanya besar lah. Dan panjang dahinya 2 hasta. Dahi dia pun 2 hasta. Bayangkan dia punya ni, lebar ni 2 hasta. Ingatkan 2 jengkal, rupa 2 hasta. Besar Dajjal. Ada padanya tanduk, panah pada kepala. Maka keluar daripadanya beberapa ular. Kat kepala dia ada tanduk. Dekat tanduk tu ada beberapa ular. Dan rambut kepalanya seperti cawang kayu, seperti cabang kayu. Kerah maknanya. Ni sifat Dajjal. Dan sebelah tangannya panjang daripada yang satunya. Dajjal ni dia tangan dia tu panjang sebelah. Ya. Mencapai ia akan awan dengan tangannya dan mengambil ikan di pantai laut dan dibakarnya ke matahari dan mengharung ia di dalam lautan hingga tumiknya jua. Ya, dia lalu kat laut Cina Selatan tu sampai tumik je laut. Maknanya besar dia tu. Dia ambil ikan paus tu, dia panggang kat matahari. Kan? Kita kat api pun dah panas dah. Ya? Ini kat matahari panggang ikan. Bayangkan besar tak besar. Dan keluar ia daripada negeri Khurasan dan berteriak 3 kali. Dajjal ni dia akan keluar daripada sekitar wilayah Khurasan. Saya tengok tadi Khurasan ini iaitu wilayah yang dinamakan Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan. Di area situ. Jenis tan-tan gitu. Di area situ akan keluarnya Dajjal. Dulu dipanggil Khurasan, wilayah tu. Lepas tu bila dia keluar maka dia akan menjerit sebanyak 3 kali. Mendengar ahli masyrik dan ahli maghrib. Timur dan barat orang dengar jeritan tu.
punya kuatnya suara. Yelah, dah boleh panggang ikan dekat mata harimau, tak besar badan dia. Ya. Dan dilipatkan akan bumi baginya. Allah Ta'ala berikan keistimewaan pada dia itu, cepat perjalanan dia. Orang panggil lipat bumi. Maknanya cepat. Kalau dia nak pergi ke Mekah ke, dia nak pergi ke Malaysia ke, Asia ke, sekejap je. Dan adalah himarnya. Dajjal ni dia bawa himar, macam keledai tu lah, yang terpotong ekornya. Terpotong ekor dia. Separuh je ni. Putih warnanya. Warna himar ni, warna putih. Dan antara dua telinga himar 40 hasta, kata Kil. Setengah ulama kata di antara dua telinga himar tu 40 hasta. Punya luah kepala dia tu. Tu. "70 hasta." Ada satu pandangan lagi 70 hasta. Dan tertudung di bawah satu telinganya 70 orang. Bawah telinga keledai tu boleh berlindung 70 orang. Punya besarnya telinga tu. Telinga himar bagi Dajjal. Dan satu langkah himar tu perjalanannya 3 hari. Sekali himar tu melangkah, kalau kita berjalan 3 hari. Dia baru selangkah. Bayangkan. Maka ditaruh di atas belakang himar itu mimbar daripada tembaga. Maka duduk ia Dajjal di atasnya. Kalau dah Dajjal yang duduk, dah tentu himar tu besar. Jadi di belakang himar tu, keledai tu, dia ada tempat duduk daripada tembaga, maka duduklah Dajjal di situ. Dan mengikut akan dia beberapa kabilah, beberapa kumpulan jin, dan empunya permainan yang sia-sia, permainan yang melarakan, akan ikut Dajjal. Orang ni dia akan ikut Dajjal. Dan di kalangan jin pun ada juga. Dan dipukul gendang di hadapannya dan keramaian. Dajjal bila datang tu, dia buat macam satu keramaian. Berpukul gendang dan sebagainya. Maka disuruh akan awan suruh hujan, maka hujan ia. Dan disuruh sungai mengalir kepadanya, maka mengalir ia kepadanya. Dan disuruh kembali, maka kembali ia. Maka jika disuruh kering, maka kering ia sungai. Dan menyuruh akan bumi tumbuh, maka tumbuh. Dan jika disuruh keluar khazanah, maka keluar khazanah daripada bumi. Maknanya apa yang Dajjal ini perintahkan, maka benda tu berlaku. Dah sama tak kudrat Dajjal dengan kudrat Allah Ta'ala? Allah Ta'ala pun kalau dia kata hujan tu turun di tempat tu, maka hujan turun. Dajjal pun kalau dia cakap turun, maka turunlah hujan. Adapun Dajjal, dia berkuasa dengan izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang memberikan power pada dia, yang memberikan keizinan dia untuk memerintahkan makhluk yang lain. Macam syurga lah. Syurga, neraka. Tak. Bila ditiupkan sakakala, syurga neraka ni dia tak musnah, dia kekal. Dah sama ke tidak kekal syurga neraka dengan kekalnya Allah Ta'ala? Tak sama. Kekalnya syurga neraka sebab Allah Ta'ala izinkan. Begitu juga dengan Dajjal. Berkuasanya dia sebab dengan izin Allah Ta'ala.
Kalau disuruh keluarkan emas daripada bumi ni, maka memancar emas. Itu dia. Maka sertanya beberapa bukit daripada roti, dan segala manusia di dalam kesusahan daripada ketiadaan makanan, melainkan orang yang mengikut akan dia. Dan sertanya syurga dan neraka, maka bukan syurga dan neraka sebenarnya, hanya rupa keduanya atas jalan takhyil, iaitu khayal saja. Kerana api neraka itu sungai air tawar lagi sejuk. Dia Dajjal ni, bila dia keluar tu, dia akan bawa makanan. Sebab waktu tu orang tengah lapar, kan? Macam kita kalau tengah lapar, kita tengah lapar, ataupun bini kita tengah lapar, tengok beras tak ada dah, bila tiba-tiba kita balik, tak ke tiga dipandangnya kita, sebab lapar. Suruh apa pun dia akan buat, sebab dia lapar, dia nakkan makan. Itu sebab orang sanggup mencuri apa semua. Sebab apa? Sebab dia nak makan. Bila dah terdesak makanan tak ada, dia akan buat benda yang tak sepatutnya dia buat, maka dia sanggup buat. Jadi syaitan, sebab pada ketika itu orang susah ketika itu, maka syaitan dia bawa, Dajjal ni dia bawa roti, makanan apa semua. Dan di tangan dia tu ada syurga dan neraka. Dia berupa khayal saja. Sedangkan neraka tu dibuat daripada air sungai yang tawar. Kalau masuk pun, kalau orang tu tidak ikut Dajjal, dia masuk dalam neraka Dajjal, maka dia akan bahagia. Cuma pemandangan dia saja, seperti api yang bernyala-nyala. Dan mendakwa akan ketuhanan dan menyeru manusia kepada beriman dengan dia. Dan sertanya dua malaikat, salah seorang pada pihak kanan dan yang satunya pada pihak kiri, menyeru keduanya dengan dua nabi. Kata setengah ulama yang ghalib pada zihinku, bahawasanya Isa dan Muhammad. Maka apabila berkata Dajjal, tidakkah aku Tuhan kamu? Aku menghidupkan dan aku mematikan. Kata salah seorang daripada keduanya, dusta engkau, dan tidak mendengar akan dia seorang daripada manusia, melainkan taulannya. Maka berkata bagi taulannya, sadaqta, yakni benar engkau. Waktu berjalan tu, maka Dajjal ni kata, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Mengaku aku ni Tuhan kamu. Maka dua malaikat ni, dan juga dua nabi ni, dia akan mengata bahawasanya dusta kamu. Orang lain tak dengar, melainkan malaikat juga yang dengar. Maka yang kata yang satu lagi, benarlah perkataan engkau. Maka mendengar manusia, maka menyangka mereka itu bahawasanya benar Dajjal. Waktu Dajjal tu kata, tidakkah aku Tuhan kamu? Maka berkata satu malaikat, dia kata kamu tu dusta. Waktu dia cakap dusta tu, manusia lain tak dengar. Bila satu orang lagi malaikat kata, benarlah engkau. Yang dia kata benar tu dusta Dajjal tu, tapi tak benar tu yang manusia dengar. Jadi manusia rasa betul lah dia ni, kan. Maka orang yang tiada pada dalilnya mukhalafatuhu, mengikrarkan
dengan ketuhanan seperti Yahudi dan perempuan Arab. Maka berkata ia bagi seorang, adakah engkau jika aku bangkitkan bagi kamu bapa kamu dan ibu-ibu kamu, adakah engkau mensaksikan bahawasanya aku Tuhan kamu? Maka berkata mereka itu bahkan. Dajjal kata ginilah, untuk meyakinkan kamu aku ni Tuhan kamu, kalau aku bangkitkan tuan guru ke ataupun mak bapak kita yang menyatakan aku ni adalah Tuhan, kamu percaya ke tidak? Orang ni bila dengar mak ayah ni percaya lah. Maka merupakan dia Dajjal oleh syaitan pada rupa bapanya dan ibunya. Mak bapak syaitan ni dirupakan dengan rupa mak ayah kita. Maka berkata kedua ibu ayah tu, hei anakku, ikut olehmu akan dia, maka bahawasanya Tuhan kamu. Padahal syaitan. Syaitan rupakan dengan rupa mak ayah kita. Betul nasihat pula kita, ikut syaitan, ikut Dajjal. Dia tu betul dah. Betul dia tu Tuhan kamu. Dan orang yang mempunyai dalil mukhalafatu, dustakan dia dan ikrarkan ketuhanannya, kerana bahawasanya yang berjisim, yang berlaku ia seperti laku keadaan jisim seperti lemah, bahawasanya ia lemah pada akhir pekerjaannya, pada menzahirkan suatu yang mencarikan adat, dan bunuh akan dia oleh Nabi Isa bin Maryam dan buta matanya. Jadi kalau kita ada dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, kalau tak Dajjal pun, manusia yang mengaku diri dia itu bersama dengan Allah Ta'ala, itu pun bersalahan juga. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, dan Allah Ta'ala dia tidak bersatu dengan makhluk, bukan. Sebab yang boleh bersatu ni adalah sifat. Contoh macam tiang tu putih, putih tu sifat, dia boleh duduk bersama. Tapi kalau zat dengan zat, dia tak boleh bersama. Cuma sifat saja yang boleh bersama dengan zat. Itu maknanya pentingnya bila kita tahu dalil mukhalafatu ta'ala lil hawadis, bahawasanya kita tahulah itu bukanlah Tuhan kita, bukanlah Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala kita tak boleh nampak dia, tak boleh fikirkan dia, tak boleh terlintas oleh akal kita, oleh hati kita. Selagi mana benda tu boleh kita nampak, boleh kita fikirkan, itu bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya dalil mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Jadi kalau ada guru-guru yang sesat ni, yang menyatakan diri dia adalah Allah Ta'ala, maka benda tu bersalahan dengan apa yang kita pelajari. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung pada masa yang akan datang pada menyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baik datangnya daripada Allah Ta'ala, kekurangan kelemahan diri saya sendiri hakikatnya daripada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin kama fatatahu ala alladhina min qablina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.